Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan keanjalan permintaan harga. Okey, salah satu daripada keanjalan permintaan. Jadi kita akan teruskan. Okey, kita tengok dulu secara keseluruhan berkaitan dengan keanjalan. Okey, di mana keanjalan terbagi kepada dua. Yang pertama keanjalan permintaan dan yang kedua adalah keanjalan penawaran. Di mana keanjalan permintaan terbagi kepada tiga. Yang pertama keanjalan permintaan harga. Yang kedua keanjalan permintaan silang. Dan yang ketiga keanjalan permintaan pendapatan. Di mana keanjalan permintaan harga terdapat dua kaedah. Yang pertama kaedah keanjalan permintaan lengkuk. Dan yang kedua kaedah keanjalan titik. Okey, kita teruskan. Kita lihat dulu perbezaan antara bab 2 kita belajar ke permintaan dan penawaran dengan bab yang ketiga sekarang adalah keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Okey, di mana permintaan iaitu kita belajar apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan menurun. Dan sebaliknya apabila harga menurun, maka kuantiti diminta akan meningkat. Okey, tetapi dalam keanjalan permintaan, kita nak lihat harga meningkat berapa dan kuantiti akan menurun sebanyak berapa. Juga sebaliknya sekiranya harga menurun berapa dan kuantiti diminta akan meningkat sebanyak berapa. Okey, begitu juga dalam penawaran. Dulu kita belajar dalam bab 2. Apabila harga meningkat, kuantiti ditawar akan meningkat. Sebaliknya apabila harga menurun, kuantiti ditawar akan menurun. Bagi keanjalan penawaran. Ya, apabila harga meningkat, iaitu harga meningkat berapa, kuantiti ditawar akan meningkat sebanyak mana. Sebaliknya apabila harga menurun berapa, berbanyak pula berlaku penurunan dalam kuantiti ditawar. Jadi perbezaan adalah dalam permintaan penawaran, kita rujuk kepada hukum permintaan dan hukum penawaran. Okey. Manakala dalam keanjalan, juga kita masih lagi mengikut hukum permintaan penawaran, cuma ditambah dengan tindak balas. Kita nak tahu berapa banyak kuantiti akan berubah apabila harga berubah. Okey, kita teruskan dengan yang pertama keanjalan permintaan harga. Jadi pada kali ini kita akan fokus kepada keanjalan permintaan harga. Okey, kita mulakan. Kita akan lihat dari segi keanjalan permintaan harga dari segi kaedah keanjalan permintaan lengkuk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keanjalan lengkuk? Di mana mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti permintaan suatu barang apabila berlaku perubahan harga ke atas barang tersebut yang menampakkan kewujudan dua titik di atas kelok permintaan yang sama. Jadi keyword kat situ menampakkan kewujudan dua titik di atas kelok permintaan yang sama. Okey, jadi kita akan tengok keanjalan permintaan harga dari segi definisi, formula dan juga tujuan. Okey, kita pergi pada yang pertama. Definisi. Keanjalan permintaan harga mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang kesan daripada perubahan harga barang tersebut ataupun harga barang itu sendiri. Dari segi formula, kita akan ada tiga formula. Yang pertama, peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Ini kita bagi dalam bentuk peratus. Begitu juga yang kedua, kita kembangkan di mana perubahan wujud pada kuantiti diminta X1. Satu adalah yang baru, di mana tolak dan kuantiti diminta X0. Kosong adalah yang asal ataupun yang lama. Bagi dengan kuantiti diminta X yang asal darab dengan 100. Bagi dengan harga X1 tolak dengan harga X0. Iaitu harga baru tolak dengan harga yang asal. Bahagi dengan harga yang asal darab dengan 100. Okay, di mana keanjalan permintaan harga, kalau kuantiti itu adalah X, maka harga juga adalah X.
Dan kita ada formula yang ketiga yang kita ringkaskan daripada yang kedua. Q dx1 tolak Q dx0 bahagi dengan Q dx0 darab dengan harga x0 bahagi dengan Px1 tolak Px0. Jadi kita ada 3 formula. Kita akan sesuaikan mengikut soalan. Apa yang soalan beri. Dan kita akan lihat pula kepada tujuan kita mengira keanjalan permintaan harga. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui darjah keanjalan. Jadi darjah keanjalan kita dapat 5. Yang pertama adalah anjal. Iaitu nilai nanti akan lebih besar daripada 1. Di mana peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Di mana kita dapati keloknya adalah landai. Kelok permintaan itu adalah landai. Okey, yang kedua adalah tidak anjal. Macam mana kita tahu tidak anjal? Di mana nilainya kurang daripada 1. Di mana peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Di mana kita dapati kelok permintaannya adalah curam. Yang ketiga adalah anjal 1. Nilainya adalah 1. Sama dengan 1. Di mana peratus perubahan kuantiti sama dengan peratus perubahan harga. Di mana keloknya adalah cembung ke titik origin. Yang keempat adalah anjal sempurna. So, nilainya adalah infinity. Di mana sebarang perubahan harga kuantiti diminta berubah sangat besar ataupun infinity. Di mana kelok permintaannya adalah mendata selari dengan paksi kuantiti. Dan yang kelima adalah tidak anjal sempurna. Di mana kita tahu nilai dia adalah kosong. Okey, di mana sebarang perubahan harga kuantiti diminta tidak berubah. Okey, jadi kelok permintaannya adalah menegak selari dengan paksi harga. Jadi ini adalah berkaitan dengan definisi, formula dan tujuan. Ya, kita mengira keanjalan permintaan harga. Baiklah, kita akan teruskan dengan contoh soalan. Okay, contoh soalan yang pertama. Hitung nilai keanjalan permintaan harga bagi telefon pintar jenama X sekiranya berlaku peningkatan harga daripada RM1,500 kepada RM2,000 menyebabkan kuantiti diminta berkurang daripada 2,800 unit kepada 2,600 unit. Jadi kita kena pasti daripada soalan apa yang soalan bagi. Okey, soalan bagi di mana terdapat harga asal iaitu 1,500 dan harga baru adalah 2,000 dan juga diberi kuantiti asal adalah 2,800 dan kuantiti baru adalah 2,600. Jadi diberitahu dalam soalan harga meningkat, kuantiti berkurang. Jadi kita boleh gunakan formula. Okey, mana-mana daripada 3. So, kita gunakan yang kedua. Okey, di mana Q dx1 tolak Q dx0 bahagi dengan Q dx0 adalah 100. Bahagi dengan Px1 tolak Px0 bahagi dengan Px0 darab 100. Maka kita masukkan nilai 2,600 tolak dengan 2,800 bahagi dengan 2,800 darab dengan 100 bahagi dengan 2,000 tolak dengan 1,500 bahagi dengan 1,500 darab dengan 100. Okey, jadi kita selesaikan. Dapat negatif 7.14%. Okey, itu adalah peratus perubahan kuantiti. Kenapa kena letak negatif? Sebab dalam soalan beritahu kuantiti diminta berkurang. Jadi di situ kena letak negatif ataupun tolak. Bagi dengan harga 33.33%. Maka kita akan dapat nilainya adalah 0.21. Okey, jadi untuk keanjalan permintaan harga, kita tak ada unit. Dia tak ada unit peratus ke ataupun ringgit ke. Maksudnya nilainya negatif 0.2%. Okey, negatif kena ada sebab negatif itu merujuk kepada hukum permintaan. Kita lihat pada soalan harga meningkat, kuantiti menurun. Jadi itu adalah songsang negatif. Jadi yang kita nak tengok nanti adalah nilai dia, iaitu 0.21. Okey, juga kita boleh guna formula yang ketiga yang diringkaskan. Di mana Q dx1 tolak Q dx0 bahagi Q dx0 darab dengan
PX0 bahagi PX1 tolak PX0. Sama juga kita masukkan 2,600 tolak 2,800 bahagi 2,800 darab dengan 1,500 bahagi dengan 2,000 tolak 1,500. Jadi kita selesaikan. Itu 200 bahagi dengan 2,800 darab dengan 1,500 bahagi dengan 500. Jadi kita akan dapat negatif 0,07 darab dengan 3. Jadi juga kita akan dapat jawapannya adalah negatif 0.21. Jadi sama saja, sama ada kita menggunakan formula yang kedua ataupun yang ketiga, jawapannya adalah sama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nilai tersebut? Iaitu apabila harga meningkat 1%, maka kuantiti diminta akan berkurang sebanyak 0.21%. Maka dalam huraian kita boleh letak peratus lah. Okay? Jadi mana kita tahu harga meningkat? Dalam soalan dia beritahu berlaku peningkatan harga. Jadi harga meningkat, maka kuantiti akan berkurang. Okay, kenapa harga meningkat 1%? Okay, kita bahagikan dengan dalam formula kuantiti peratus perubahan kuantiti bagi peratus perubahan harga. Jadi kita bagi dengan harga. Jadi harga adalah 1%, maka kuantiti adalah 0.21%. Okay, jadi darjah keanjalan adalah tidak anjal. Kerana nilai kurang daripada 1. Okay, kurang daripada 1 tu adalah 0.21. Okay, bukan negatif 0.21. Okay, di mana negatif memang kita kena letak sebab dia adalah hukum permintaan. Itu songsang atau negatif. Harga naik, kuantiti turun. Apabila harga turun, kuantiti akan naik. Itu adalah wajib kena ada, negatif. Tapi yang kita nak tengok adalah nilai dia. Sama ada lebih besar daripada 1, sama dengan 1, kurang daripada 1, kosong ataupun infinity. Jadi nilai dia 0.21, maksudnya kurang daripada 1, dia adalah tidak anjal. Okay, jadi negatif ni wajib kita letak sebab dia merujuk kepada hukum permintaan. Okay, contoh soalan yang kedua. Jika harga suatu barang bertambah daripada RM10 kepada RM12, kuantiti permintaan akan menurun sebanyak 60%. Berapakah keanjalan permintaan harga? So, apa beza dengan soalan pertama tadi? Soalan pertama dia bagi dua harga, dua kuantiti. Okay, tapi soalan yang kedua, dia bagi harga tapi untuk kuantiti dia bagi dalam bentuk peratus. Okay, jadi kita masih boleh guna formula mana-mana, tapi lebih sesuai kita guna yang kedua. Itu Q dx1 tak Q dx0 bagi Q dx0 darab 100 bagi dengan Px1 tak Px0 bagi Px0 darab 100. Di mana perubahan kuantiti dia dah bagi dalam soalan iaitu 60%. Jadi kita kena letak tolak. Kenapa? Sebab dia beritahu menurun sebanyak 60%. Bahagilah dengan kuantiti. Dibagi dengan harga. Dibagi dengan harga di mana harga dah bagi 10 kepada 12. Jadi 12 tolak 10 bagi 10 darab 100. Maka kita dapat peratus perubahan harga adalah 20%. Jadi kita selesaikan negatif 60% bahagi dengan 20%. Maka kita dapat jawapannya negatif 3. Okay. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan negatif 3? Iaitu apabila harga meningkat sebanyak 1%, maka kuantiti diminta berkurang sebanyak 3%. Okay, jadi mana kita tahu harga meningkat? Dalam soalan ada beritahu. Okay, harga meningkat 1%, kuantiti diminta berkurang sebanyak 3%. Jadi darjah keanjalan adalah anjal kerana nilai lebih besar daripada 1. Jadi yang kita nak tengok seperti mana saya maklumkan tadi, kita tengok nilai dia. Negatif tu memang akan ada. Okay, jadi 3 lebih besar daripada 1. Maka dia adalah anjal. Contoh soalan yang ketiga. Apabila harga barang Y menurun sebanyak 25%, kuantiti diminta untuk barang Y meningkat sebanyak 75%. Hitung keanjalan permintaan harga barang Y tersebutlah. Okay, jadi soalan ni dia bagi dua-dua dalam bentuk peratus. Maka kita boleh guna formula yang pertama, di mana peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Jadi 75% bahagi dengan negatif 25%. Kenapa harga tu ada negatif? Sebab dia kata menurun sebanyak 25%. Okay, jadi juga kita dapat jawapan dia negatif 3. Jadi sama dengan yang nombor 2. Apabila harga menurun sebanyak 1%. Tapi kat sini untuk soalan nombor 3, harga menurun 1%. Soalan nombor 2, harga meningkat 1%.
Kita nak tahu naik turun adalah tengok pada soalan. Jadi apabila harga menurun sebanyak 1%, maka kuantiti diminta meningkat sebanyak 3%. Darjah keanjalan adalah anjal. Kenapa anjal? Sebab nilai dia adalah lebih besar daripada 1. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, kita teruskan dengan keanjalan permintaan harga, iaitu kaedah yang kedua, iaitu kaedah keanjalan titik. Untuk mudah, kita tengok dulu maksudnya mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti permintaan suatu barang apabila berlaku perubahan harga yang sangat kecil ke atas barang tersebut sehingga tidak menampakkan kewujudan dua titik di atas kelok permintaan yang sama. Okay, tidak menampakkan kewujudan dua titik. Jadi nampak macam satu titik je lah. Okay, kita teruskan. Nak mudah, kita tengok rumus keadaan titik. Kita berbantukan dengan kelok permintaan. Okay, di mana kita ada kelok permintaan. Jadi kita nak contohnya nak cari nilai keanjalan pada titik X. Jadi kita boleh guna 3 formula. Yang pertama, kita boleh guna paksi kuantiti. Kita gunakan kuantiti, iaitu QX1 tolak QX0. Tengok anak panah, QX1 pergi kepada Q0, Q1 pergi kepada Q0. Itu anak panah dari Q1 ke Q0. Jadi maksudnya Q1 tolak dengan Q0 bahagi dengan 0 tolak Q0. Okay, kalau tengok anak panah tu dia bertemu. Okay, dia bertemu di Q0. Okay, seterusnya yang kedua, kita juga boleh guna paksi harga atau menggunakan harga. Itu 0 tolak P0. Okay, anak panah bila 0 ke P0, maksudnya 0 tolak P0 bahagi dengan P1 tolak P0. Daripada P1 ke P0. Itu anak panah. Itu dia bertemu di P0. Okay, jadi mudah yang bertemu tu maksud kita tolak lah. Dan yang ketiga, Q1 tolak dengan X. Okay, bahagi dengan P1 tolak dengan X. Okay, jadi berdasarkan kepada rajah, kita perlu ada nilai-nilai pada 0, P0, P1, Q0, Q1. Baru kita boleh dapat kira. Okay, kita teruskan dengan contoh soalan. Soalan yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan di mana fungsinya dinyatakan sebagai QD sama dengan 10 tolak 2P. Ini adalah fungsi permintaan. Ini adalah keloknya. Berdasarkan rajah tersebut, tentukan nilai keanjalan permintaan harga pada titik Z. Okay, macam mana kita nak tahu itu adalah keanjalan titik? Di mana soalan memang minta kita kira pada titik Z. Jadi seperti mana kita tengok pada formula tadi, perlu ada nilai-nilai pada kelok tersebut. Jadi kat sini kita masih lagi tidak ada nilai pada A, X1 dan X2 lah. Okay. Jadi kita perlu cari nanti. Jadi kita boleh guna kuantiti. Kalau ikut formula tadi adalah Q1 tolak Q0 bahagi dengan 0 tolak Q0. Tapi dalam soalan ataupun dalam rajah dia tak bagi Q1, Q0. Dia bagi X1, X2. Jadi kita tukarlah mengikut apa yang soalan bagi. Okay, juga kita boleh menggunakan harga. Dalam formula 0 tolak P0 bahagi P1 tolak P0. Kita tukarlah mengikut apa yang soalan bagi, iaitu A 0 tolak 4 bahagi dengan A tolak 4. Ini adalah apa yang ada dalam kelok. Jadi, kita tak tahu nilai A. Okay, jadi kita kena cari nilai A, X1 dan X2. Macam mana nak cari nilai A? Andaikan Q sama 0. Gunakan fungsi permintaan yang diberi QD sama dengan 10 tolak 2P. Maka dapatlah harga adalah 5. Maka nilai A adalah 5. X1 pula. Okay, kita masukkan harga RM4 ke dalam fungsi permintaan tersebut. Okay, jadi kita dapatlah kuantiti adalah 2 unit. Jadi X1 adalah 2. Dan X2 pula, berapa nilai dia?
Okey, masih cara yang sama, andaikan P sama 0, dapatlah kuantiti adalah 10. Maka X2 adalah 10. Okey, jadi kita dah dapat semua nilai, maka kita boleh guna formula tersebutlah untuk mengira keanjalan titik. Okey, kalau kita gunakan kuantiti, maka kita masukkan nilai X2 adalah 10. Okey, 10 tolak dengan 2 bahagi dengan 0 tolak 2. Maka kita dapat jawapannya adalah 8 bahagi 2, kita dapat negatif 4. Okey, itu kalau kita guna kuantiti. Kita juga boleh guna harga. Jadi, sama juga 0 tolak 4 bahagi dengan 5 tolak 4. Okey, jadi kita dapat 4 jugalah. Negatif 4 bahagi dengan 1 dapat negatif 4 juga. Okey, sama je. Sama ada kita menggunakan kuantiti atau menggunakan harga. Okey, dan ini adalah cara bagaimana untuk mengira keanjalan titik. Jadi nilai keanjalan pada titik Z adalah negatif 4. Samalah seperti mana yang kita belajar dalam untuk soalan nombor 1, 2, 3, di mana apabila nilai dia mesti ada negatif. Okey, kita teruskan. Darjah keanjalan permintaan harga di sepanjang kelok permintaan. Okey, ini sangat penting nanti berkait dengan macam mana kita nak kira jumlah hasil. Kaitkan dengan keanjalan permintaan. Jadi berdasarkan kelok permintaan, kita akan dapat di mana yang di tengah-tengah tu, kita ambil dari tengah-tengah, dia adalah ED, nilai keanjalannya 1. Dia merujuk pada anjal 1. Mana pada tingkat harga P, nilai keanjalan adalah sama dengan 1. Itu anjal 1. Okey, pada keadaan anak panah yang warna merah, iaitu harga lebih daripada P, di mana nilai keanjalan lebih besar daripada 1. Mana pada tingkat harga melebihi 0P, nilai keanjalan akan melebihi 1 dan menuju infinity, iaitu anjal. Dan yang warna biru, garis warna biru, itu nilai keanjalan kurang dari 1. Kurang dari 1 maksudnya tidak anjal. Mana pada tingkat harga kurang daripada P, nilai keanjalan adalah kurang daripada 1 dan menuju ke nilai kosong, tidak anjal. Kemudian, pada titik tersebut, nilai keanjalan adalah 0 yang merujuk pada tidak anjal sempurna. Dan pada titik berhampiran dengan P1, dia adalah nilai keanjalan infinity yang merujuk pada anjal sempurna. Okey, jadi inilah berkaitan dengan keanjalan permintaan harga dari segi konsepnya sehinggalah kepada pengiraan, contoh pengiraan. Okey, sekian. Terima kasih.